9 teras yang diletakkan oleh calon N23 Dusun Tua iaitu Al-Hafiz Ikhwan Muhammad Asad mewakili Parti Muda. Ia dilihat tidak mampu untuk direalisasikan, memandangkan calon ini ataupun parti ini dianggap sebagai penyebok dalam pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri kali ini. Apakah benar Muda tidak mempunyai sebarang integriti ataupun orang katakan Muda tidak mampu lagi, tidak layak lagi bergelar ahli Dewan Undangan Negeri? Jom kita dapatkan daripada adun ataupun calon ini sendiri. Peace. Dari Malaysia Gazette. Okey. Sorry nak interview sikit. Alright. Okey, kalau boleh pasangkan pakai mic dulu eh. Boleh. Baik, kita nak dapatkan pandangan daripada calon ini sendiri. Bagaimana 9 teras manifesto yang dikatakan, ada yang menyatakan itu hanya syok sendiri. Lagi pula Muda dikatakan tidak mampu lagi untuk duduk sebaris dalam mana-mana Dewan Undangan Negeri. Jadi kita dapatkan pandangan daripada calon N23 Dusun Tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih datang ke Hulu Langat. Baik. Jam juga kat sini? Itulah antara isunya yang akan kita ketengahkan dan isu yang mungkin Muda nak bagi solusi kepada masyarakat Dusun Tua. Selalunya anak muda ni ada masalah solusi, tapi bila nak diterjemahkan solusi itu tak tahu bila. Macam mana? Okey, saya lihat bahawa apabila kita ada solusi, apabila kita ada idea, kita dah ada perancangan, okey, dan sebagai seorang arkitek lah, okey, kita kena ada plan kita. Dah ada plan kita, baru kita boleh terjemahkan dalam bentuk dalam bentuk fizikal, pembinaan struktur dan sebagainya. So sebagai seorang arkitek, saya rasa kita kena datang dengan plan. Kalau tidak datang dengan plan, idea dan sebagainya, kemungkinan perancangan ataupun pembangunan yang diadakan itu yang menyebabkan masalah di kemudian hari. Baik, bakal bertanding di sini ada tiga penjuru. Muda dilihat hanya kaki sibuk, pecah undi dan tak ada apa yang boleh dimanfaatkan. Komen anda? Okey, yang pertama bagi saya pandangan peribadi saya iaitu berkaitan dengan demokrasi yang wujud di negara ini. Negara ini menyuburkan demokrasi dan Muda menjadi sebahagian daripada demokrasi tersebut, memberi pilihan kepada rakyat bahawa koalisi gergasi ataupun koalisi-koalisi parti-parti politik sebenarnya hanya menawarkan tawaran A dan mungkin koalisi kedua tawaran B, yang mana kedua-duanya mungkin tidak dapat menyelesaikan masalah solusi. Jika kita ada lebih, maka kita akan ada alternatif, kita akan ada option yang lebih besar dan masyarakat sebenarnya lebih untung kalau kita parti-parti politik ini mempunyai banyak solusi dan banyak tawaran kepada rakyat dan rakyat boleh memilih yang terbaik. Dan pecah undi ni saya rasa ini adalah permainan-permainan lapuk yang mana kita sebenarnya dah didoktrin terlalu lama. Parti A yang besar dan ada parti yang melawan. Dan tidak ada satu parti alternatif yang lain. Dan insyaAllah saya rasa Muda sebenarnya dah membawa satu politik. Ini yang kita bawa, dasar politik baru. Baik, berbalik kepada baru-baru ini anda menyatakan mengenai 6 teras dalam manifesto itu. Bukan sahaja untuk anak muda tetapi juga katanya untuk semua pengundi-pengundi di Dusun Tua ini. Apa yang boleh kita rangkumkan manifesto ini? Orang kata bukan gula-gula ataupun anganan kosong saja. Okey, yang pertama kita katakan bahawa orang muda dia datang dengan idea, datang dengan fikiran, datang dengan perancangan. Dan inilah yang menyebabkan saya rasa orang muda perlu mendapat tempat. Terutamanya masalah-masalah orang muda. Hari ini kalau kita cerita pasal ekonomi, bukan sahaja orang muda tetapi orang yang berusia juga berhadapan. Anak-anak kecil juga berhadapan. Dan saya rasa kalau orang muda tidak kehadapan untuk membela nasib mereka, maka mereka akan ketinggalan ke belakang. Dan orang muda, kalau dulu orang cakap pemimpin ini, orang-orang muda ni adalah pemimpin masa akan datang. Tapi bagi saya pemimpin orang muda ni adalah masa kini. Kerana masalah yang dihadapi orang muda hari ini lebih mencabar. Dari segi ekonominya, pemilikan perumahannya dan juga dari segi kebanyakannya pendidikan dan sebagainya dan kerjaya antara yang paling utama. Dan saya rasa kalaulah diberi peluang, orang muda seperti saya akan memperjuangkan nasib terbanyak pengundi iaitu 54% yang merangkumi seluruh pengundi-pengundi di dalam Malaysia ini, iaitu mewakili umur 40 tahun hingga ke bawah. Dan saya yakin jika Muda diberi peluang,
bukan sahaja manifesto tetapi perancangan-perancangan yang lain. Saya rasa lebih banyak lagi. Creative idea, creative thoughts itu datang daripada orang muda yang ada daya fikiran yang baik dan sebagainya. Benarkah kempen-kempen anda ditolak oleh pengundi-pengundi di sini? Sepanjang 5 hari saya di sini, insya-Allah saya rasa ada satu potensi yang baik. Kita akan memberikan kejutan. InsyaAllah rakyat Dusun Tua bijak memilih. Dan kita katakan bahawa sambutannya luar biasa. Okay? Apa yang mereka katakan? Bila anda bertemu dengan pengundi-pengundi dekat sini, apa yang mereka nyatakan kepada anda, harapan mereka dan sebagainya? Pertamanya mereka kata, berilah peluang pada orang muda. Saya terkejut, orang-orang yang berumur kata, beri peluang pada orang muda. Kerana dulu, kalau kita kata track record Dusun Tua ni, sebelum ini YB ni juga orang muda. Dan apabila PRU yang kali ini atau PRN Selangor ini, barisan calon-calonnya adalah daripada BN, PN dan muda antara yang termuda. Jadi melangsungkan orang kata kemajuan dan kebaikan orang muda itu, pilihlah orang muda. Kenapa mereka nak orang muda? Pertama, macam saya bagi tahu tadi, kita ada satu daya fikiran yang baik dan solusi-solusi yang baik. Ataupun orang tua tak boleh buat kerja? Bukan maksud orang tua tak boleh buat kerja, tetapi perimbangan ratio dalam Dewan Undangan Negeri perlu diimbang. Kalau dibariskan calon-calon daripada Barisan Nasional, Perikatan dan muda, dah tentu kalau boleh dilihat bagaimana nisbahnya orang muda. Kalau nak buat dasar, tetapi orang tersebut tidak berada dalam kasut mereka, iaitu orang muda, bagaimana dasar itu baik untuk mereka. Dan inilah yang saya katakan bahawa orang muda perlu terlibat dalam pembuat dasar. Baik, kalau menang, anda di bahagian sudah pasti memilih bersama-sama dengan blok kerajaan? InsyaAllah, kita ada 14 orang lagi. Kalau menang semua 14, kita akan sebahagian daripada kerajaan, insyaAllah. Tetapi sebaliknya, kita akan menjadi semak imbang yang terbaik untuk rakyat. Sudah tentu, suara orang muda ini lantang. Suara orang muda ini vokal. Kita tidak dipegang oleh sesiapa dan kita tidak pun, orang kata, mewakili taikun-taikun dan juga toke-toke besar. Dan kita, kalau bolehlah, Puan tengok tadi sepanjang jalan, 10 bendera lawan saya, satu pun belum tentu ada bendera saya. Dan inilah yang kita nak bawa, politik baru. Kerana apa? Saya nak bagi tahu. Mungkin kalau kita lihat bendera-bendera yang banyak ni, itu adalah satu pembaziran bagi saya. Kerana yang nak dibawakan oleh rakyat ini adalah tawaran dan polisi, dasar yang baik, bukan berapa bilangan bendera dan meriahnya keadaan. Kerana akhirnya mereka yang dipilih ini, calon yang dipilih oleh rakyat ini adalah calon yang berkhidmat kepada mereka, bukan bendera yang berkhidmat kepada mereka. Maknanya untuk di Dusun Tua memang tak ada bendera muda? Ada, tetapi lebih kepada pengenalan, memperkenalkan, oh ini muda, ini logonya. Kerana dalam kertas undi nanti mestilah logo yang akan mewakili, bukan calon punya gambar di dalam tu. Jadi kita nak memperkenalkan, cukup sekadar pengenalan. Jadi untuk berlebihan dalam berbelanja, kempen dan sebagainya, saya rasa itu adalah sesuatu yang tidak perlu dan akan datang. InsyaAllah kita akan fight. Pembaziran dalam politik ni tidak perlu. Dan kalaulah selai bendera tu RM15, RM5, berapa jumlahnya boleh diberikan kepada asnaf? Berapa ramai asnaf yang kita boleh manfaatkan? Baik, ada yang menyatakan bahawa kita melihat di Parlimen, kerusi muda itu yang ada pada YB Syed Saddiq, Syed Abdul Rahman tidak mampu. Suaranya lantang, suaranya bagus, polisinya ada, solusinya ada, tetapi hanya cakap-cakap saja, tidak ada sokongan. Jadi mungkinkah perkara ini akan berlaku juga di Dewan Undangan Negeri? Okey, pertamanya saya nak maklumkan, isu-isu yang besar seperti isu LCS, ia melibatkan wang rakyat yang banyak, isu-isu berkaitan dengan ketirisan dan sebagainya dibawa oleh seorang ahli MP. Dan ahli MP itu adalah daripada muda. Dan beliau saja seolah-olah mewakili seluruh pembangkang, yang mana seluruh pembangkang memainkan isu racial, isu agama, dan Syed Saddiq membawa isu-isu yang berat, isu-isu yang mendasar. Dan ini saya rasakan bahawa satu contoh yang baik untuk ahli-ahli muda yang lain, terutamanya yang akan menjadi calon dan mungkin akan dipilih oleh rakyat. Amira Aisyah sebagai contoh di Johor tetap juga membawa idealisme yang baik untuk rakyat dan sebagainya, walaupun seorang. Ini yang saya maksudkan bahawa muda sudah mula. Setapak demi setapak, insya-Allah saya yakin dan percaya, kalaulah PRN ini diberi peluang, PRU akan datang, PRU 10 akan datang, 10 tahun akan datang, 20 tahun akan dibarasi oleh pemimpin muda hari ini. Baik, di penghujung ini apa yang anda nak katakan sedikit saja kepada pengundi-pengundi di N23 Dusun Tua? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warga Dusun Tua. Saya Al-Hafiz Ikhwan, iaitu merupakan calon muda. Dan saya kini di Hulu Langat. Saya menetap di Hulu Langat dan saya merasai denyut nadi
bagaimana masalah orang ulangan. Saya faham bagaimana masalah anda. Berilah saya peluang. Berilah anak muda peluang. Berilah kami sebuah perjalanan dan untuk kita sama-sama bawa Dusun Tua ni ke satu tahap yang lebih baik. Saya yakin dan percaya orang-orang Dusun Tua bijak menilai yang mana kaca, yang mana intan. Pemimpin yang baik, kalau kita nak pilih mereka itu, pertama pandai, kedua elok. Dan gunakanlah undi anda ataupun tangan anda memilih untuk masa depan negara anda. Negara anda, negara saya, negara anak cucu kicit kita akan datang. Baik, undi nombor? Undi nombor 2. Baik, sebelum kita berakhir, kita nak ke segmen soalan pantas. Hafiz, saya bagikan 5 penyataan. Satu penyataan dijawab dengan satu penyataan. Boleh? Boleh. Baik, kita mulakan dengan Parti Muda. Baru, bagus dan baik. Okey, satu je Oh, okey. Satu je. Kemudian Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pemimpin yang baik. Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Pemimpin masa depan. Datuk Johan. Seorang kawan yang baik. Panjang Baik. Azhar Hambali. Juga merupakan sahabat senior saya. Bukan musuh Bukan. Baik. Dan yang terakhir sekali, Al-Hafiz Ikhwan. Pemimpin untuk Dusun Tua. Baik. Terima kasih, itu saja masa yang ada. Kita mendengar bagaimana tadi inspirasi diberikan kepada anda-anda pengundi-pengundi di DUN N23 Dusun Tua, bagaimana aspirasi daripada calon muda ini untuk mengubah lanskap di Dusun Tua ini. Katanya jalan sesak ada solusi, tapi kadang-kadang kita lihat perkara ini sukar untuk direalisasikan kerana tidak mendapat sokongan daripada pengundi. Baik, sekian saja dari saya Haslina AR Kamaluddin untuk highlight skop kali ini. Kita bersama dengan calon-calon yang lain juga akan datang. #Rakyat Memilih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Calon nombor 2.